Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Penemuan dan pemeliharaan artifak giat dilaksanakan di negeri ini selari dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan negeri sembilan moden tanpa pernah meninggalkan sejarah. Hana Adlin, Nasihatun Ahmad ada laporannya. Projek memelihara 4 tiang seri utama di Istana Lama Seri Menanti Kuala Pilah antara fokus utama Lembaga Muzium Negeri Sembilan LMNS bagi tahun 2017. Menurut penolong kurator LMNS Nazim Abdul Gaman, projek fasa pertama itu bakal menelan belanja RM5 juta dijangka siap pertengahan 2018 dengan tertumpu kepada kerja-kerja membuang bahagian kayu rosak. Pertama kali dalam sejarah institusi keluarga diraja Negeri Sembilan, 4 tiang seri yang anggaran diameter lebar 1 kaki setengah dan 65 kaki tinggi melalui proses memelihara. Ia berikutan faktor usia dan fizikal kayu berkenaan. Bagaimanapun, kayu yang bakal diganti akan diarsipkan di muzium. Tiang seri Istana Lama Seri Menanti hampir sama macam tiang seri di mana-mana rumah tradisional Negeri Sembilan. Kerana ia merupakan tunggak utama sebelum sebuah rumah itu dibina. Cuma yang istimewanya Istana Lama Seri Menanti ini tiang serinya ada 4, berbeza dengan rumah-rumah tradisional yang mempunyai 1 atau 2 tiang seri. Tiang seri ini dibina berukiran dan melambangkan sesuatu. Untuk Istana Lama, ia melambangkan 4 orang Datuk Adat Istana yang 4. Menurut sejarah, Istana Lama Seri Menanti berusia lebih 115 tahun dan mula didiami oleh Yang di-Pertuan Besar Pertama Negeri Sembilan, almarhum Tuanku Muhammad Ibni almarhum Tuanku Antah. Dalam pada itu, penemuan artifak unik dan misteri batu megalit juga menjadi tumpuan LMNS. Dianggarkan berusia lebih 1000 tahun sebelum Masihi. Batu megalit itu hanya didapati di kawasan tertentu seperti Lembah Teraci Kuala Pilah, Pengkalan Kempas Linggi dan Nesan Tinggi Tampin. Mengikut kajian arkeologi Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Muzium Malaysia, batu megalith merupakan unsur kebudayaan masyarakat dahulu berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Batu Sangkar dan Pagaruyung yang berhijrah ke Negeri Sembilan. Ia juga dikaitkan dengan mitos bahawa batu-batu megalith yang mempunyai ketinggian mencecah 10 kaki itu sebagai penanda kawasan perkuburan dan juga kawasan simpanan harta karun. Menurut kurator LMNS Aziz Muhammad Gorib, perancangan pihaknya kini adalah untuk mendokumentasikan penemuan itu bagi tontonan generasi masa kini. Jadi perancangan awal kita sekarang ini ialah untuk kita memindahkan sebahagian daripada batu megalit yang terdapat di Teraci tersebut ke kompleks sejarah Pengkalan Kempas Port Dickson. Dan sekarang ini kalau kita dapati kompleks sejarah Pengkalan Kempas itu ada juga menempatkan beberapa unit batu megalit yang mempunyai motif tertentu seperti batu pedang, batu sudu dan lain-lain. Menurut warga emas Siti Aisyah Muhammad Zain, 62 tahun, kewujudan batu megalith di kawasan kediamannya merupakan peninggalan misteri daripada nenek moyang. Mempercayai mitos bahawa kawasan berkenaan merupakan kawasan perkuburan orang lama, dia dan keluarga menjaga warisan itu sebaiknya. Nenek saya punya ayah pun moyang lah tak? Dia pun tak tahu. Dia beli memang dah ada. Namanya di batu tu pun tak ada kan? Apa tanda tahun dia ke apa semua tak ada. Jadi itulah kita bela juga. Dia pun tak ada kacau-kacau orang kan. Dia biasa je, elok je. Kita bersih lah macam tu kan. Begitu juga dengan warga emas Rokiah Mihad, 80 tahun. Dia memberitahu batu berkenaan wujud sejak dia dilahirkan lagi. Dia turut mengiyakan bahawa batu berkenaan adalah sebagai penanda kawasan perkuburan. Tak tahu kan tu Wan tengok macam tu je. Sejak bila batu tu kat situ kan? Tak tahulah Wan dah dekat 80 dah. Tak tahulah Wan dah. Tengok macam tu je. Jadi pada dulu lah daripada nenek moyang. Pada dulu. Nenek moyang main ke baik, main jalan dulu-dulu makin tak ada tanah wakaf ke baik, tanam kampung masing-masing.
Oh, macam tu lah kebaik. Bagaimanapun, Aziz menjelaskan mengikut kajian yang dilakukan sejak zaman pemerintahan British hingga kini, tiada sebarang penemuan yang mengesahkan kawasan berkenaan pernah dijadikan kawasan perkuburan. Beberapa kajian ekskavasi ataupun cari gali yang kita lakukan sebelum-sebelum ini, belum pernah satu pun kita menjumpai satu dari segi rangka manusia, apatah lagi harta-harta yang disebut. Dari segi kajian, macam saya katakan tadi, batu ini telah mula bertapak ataupun telah mula ditanam oleh masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan ni pada abad yang ke-14. Sebab bukti yang saya nyatakan begitu kerana selain daripada Negeri Sembilan, batu ini juga banyak terdapat di daerah Sumatera Barat, apatah lagi di Pagaruyung dan juga Batu Sangkar. Sementara itu, Galeri Sejarah Negeri Sembilan Fasa 1 yang terletak di Muzium Negeri Seremban telah dibuka secara rasmi kepada orang ramai. Galeri itu memaparkan sejarah Negeri Sembilan daripada prasejarah abad ke-14, zaman orang asal, zaman masyarakat Minangkabau, pemerintahan Portugis, Belanda, Bugis, British, Jepun, Merdeka dan Negeri Sembilan moden. Pemeliharaan dan penemuan nilai sejarah di Negeri Sembilan hari ini akan dipelihara sebagai peninggalan untuk tatapan generasi akan datang. Hana Adlina Satyun Ahmad dan juru kamera Abdul Rahman untuk berita RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan N5.